Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu lagi hari ini dalam bab yang berikutnya, babu salatil idain. Bab salatu al-idain. Bab salatil idain. Bab salat dua hari raya. Dinamakan idan li'annahu ya'udu wa yatakarraru bima an'ama Allahu bihi ala ibadihi minal ibadat wasya'air wa bima tafaddala bihi alaihim minal mubahat wat tayyibat allati yadhharunaha wa yatamatta'una biha fi hadainil yawmain. Dinamakan idan itu li'annahu ya'udu wa yatakarraru, kerana dianya berulang-ulang dan yatakarrar. Ya'ud, dia kembali, wa yatakarraru, berulang-ulang. Maksudnya setiap tahun dia akan datang. Itu Syawal. Maka dia dinamakan idan. Bima an'ama Allahu bihi ala ibadihi, dengan apa yang telah Allah memberikan nikmat di atas hamba-hambanya, minal ibadat wa sya'air, daripada ibadat-ibadat dan syariat-syariat, atau sya'air, syiar. Wa bima tafaddala bihi alaihim minal mubahat wa tayyibat, dan apa-apa yang telah Allah kurniakan, berikan kelebihan daripada benda-benda yang mubah, harus, dan benda-benda yang baik, yang yadharunaha wa yatamatta'una biha fi hadainil yawm, iaitu yang Allah Ta'ala kurniakan untuk kita berseronok pada dua hari yang dipakai hari raya ni. Faminha al-fitr ba'da al-man'i min mubahi at-ta'am wasyarab wan-nikah wat-tabassuti fil mubahat. Antaranya adalah boleh makan semula setelah tak boleh makan sebulan, siang hari, setelah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makan di siang hari, iaitu berpuasa, maka Allah Taala kurniakan semula pada 1 Syawal, hari raya, dan ianya al-fitr, boleh makan semula, dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wan nikah wat tabassuti fil mubahat. An-nikah maksudnya siang hari semua tak boleh buat dengan isteri dan sebagainya, maka berikutnya kembali kepada harus. Wattahani waziyarat, dan juga bertahniah dan berziarah, menziarahi, bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kesihatan dari sudut tubuh badan, dan mendirikan syiar yang besar. Wa minha, dan antaranya lagi Allah memfardukan sadaqatul fitri, iaitu zakat fitrah. Wat takbir was salah, dan bertakbir dan salat. Wa itmamil manasiki fil biqa'il muqaddasah, dan menunaikan al-manasik, iaitu Idul Adha, menunaikan al-manasik, ibadat haji dekat Mekah, al-biqa' al-muqaddasah, wa ma yuqarribuna min ad-dima'il masyru'ah, dan Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat qurban. Maka dalam hari raya ni bukan saja benda-benda mubah, benda-benda yang menyeronokkan. Setelah awalnya itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpuasa dan sebagainya. Kemudian setelah habis sebulan, 1 Syawal, Allah mengharuskan semula makan dan bergembira pada hari ini, iaitu hari raya, dan tidak diharamkan untuk seseorang itu berpuasa pada hari raya. Haram pula tu puasa. Siapa puasa dapat dosa pula pada 1 Syawal. Dan itu semua syariat yang Allah tentukan untuk umat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan zakat fitrah, Allah mensyariatkan takbir, membesarkan Allah, memuji Allah, dan Allah Ta'ala juga mensyariatkan manasik haji dan umrah di Eidul Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadat menumpahkan darah, iaitu kurban. Walikulli ummatin a'yaduha, dan bagi setiap umat itu hari rayanya. Bagi setiap umat itu ada hari rayanya. Allati yatakarraru bimururi munasabati minal munasabat al-kabirah indahum yuhyuna biha tilkal munasabah wa yu'iduna dhikraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi umat ini hari raya khusus. Sebagaimana yang lain juga ada hari raya dan sebagainya, Allah menukarkan hari raya yang sebelum disyariatkan kepada Eidul Adha dan Eidul Fitri. Dan itu para ulama menyatakan al-a'yad minad din. Al-a'yad minad din. Hari raya itu adalah dari agama. Hari raya adalah dari agama. Bermaksud hari raya tidak dikongsi. Hari raya ini hari raya yang Allah syariatkan kepada kita, dan kita juga tidak boleh menyambut hari raya selain daripada Eidul Adha dan Eidul Fitri. Berikutnya, wahadil ijtima'at. Di dalam hari raya ini adanya al-ijtima'at al-islamiyah tahaqqaqa min al-masalih ad-diniyah wa ad-dunyawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ataupun menyuruh kita berhimpun pada hari raya untuk mengingati dan membesarkan Allah dengan adanya salatul Eidain. Salat dua hari raya. Sebab tu bila kita sambut hari raya, salat. Bukan sambut hari raya tak ada apa, makan je bersukaria, tak ada. Bermulanya hari raya itu dengan salat. Bermulanya hari raya dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendengar khutbah. Lepas daripada itu, barulah kita buat benda-benda yang lain pada hari raya. Sama juga agama lain. Hari raya dia pergi kuil dia. Hari raya dia pergi tokong dia. Hari raya dia buat sesuatu yang ada kepercayaan. Sebab itu hari raya daripada agama. Haram hukumnya orang Islam pergi sambut di Pawali. Maka haram hukumnya orang Islam menyambut apa lagi? Kristian apa? Christmas. Pakai topi Santa Claus, pakai baju Santa Claus. Apa salahnya? Kita kan negara majmuk, berbilang kaum dan agama, kena toleransi, satu Malaysia. Tak boleh ya? Semua. Apa saja yang dalam erti kata menyambut. Apa saja dalam erti kata menyambut hari raya kafir, maka tak dibenarkan lah. Dia menyambut ke tak? Ha? Boleh tak dia? Tanya dia lah sebab dia pergi. Orang Islam sekarang ni lemah. Apa nama? Lakum dinukum waliyadin. Tapi tak. Oleh kerana atas nama apa kata? Atas nama masyarakat majmuk, atas nama menjaga perpaduan, kena datang. Kenapa? Hari lain tak datang. Hari lain bukan kita buat baik kepada orang kafir. Kita disuruh berbuat baik kepada orang kafir. Hai. Dan dilarang buat zalim juga kepada orang kafir. Dilarang buat zalim ke orang kafir. Dilarang buat zalim. Dan disuruh berbuat baik kepada orang kafir.
Tapi bukan sekali, hari ni kau ikut solat kami, esok kami juga ikut solat engkau. Sepatutnya agama dia lah, sambut je lah. Apa masalahnya? Nak buat berucap ke, buatlah hari lain. Dia main tak? Dia pun kadang-kadang tak main pun. Dan dia pun tidaklah, apa orang kata, terkira-kira kata orang. Terkira-kira. Terhege-hege. Orang kafir tak terhege-hege untuk menyambut raya kita. Tapi orang Islam yang terhege-hege nak menyambut raya orang kafir. Itu masalahnya. Halloween. Apa masalahnya? Halloween ala. Biasa dia akan bawa makanan ke office. Tak ada apa isunya. Dia bawa makanan. Sehari-hari pun kita buat makanan dan dia buat makanan, kadang kita buat makanan. Makan sekali, apa masalahnya? Tak ada masalah. Hari raya hari yang dia menyambut tu, yang kau terhege-hege nak pergi tu, kenapa kan? Biarlah. Hari lain lah kita menziarah tak? Tapi wallahualam lah, sebahagian para ulama melihat kalau as pemimpin negara, maka dia hadir bagi ucapan dan sebagainya, jangan buat lebih-lebih dah lah. Okey, hadir bagi ucapan yang sepatutnya lah. Dan tak ada pula apa nama bertahniah sana sini dah. As a pemimpin negara, kalau dah nak panggil untuk berucap lah panggil. Tak adalah apa masalahnya. Tapi macam kita sebut tadi lah, orang Islam sekarang ni lemah. Apa yang kita buat semuanya seolah-olah kita yang terhege-hege untuk membuat apa nama, apa orang kata, nak mendamaikanlah ke benda lah, atas nama keharmonian lah dan sebagainya. Tapi orang kafir buat. Iyalah, nak menyatu, kita dah terhege-hege. Orang kafir tak ada pula rasa nak menyatu, rasa nak menyampah kita lah, ada lagi tak? Sebaik pula raya baru ni senyap dia. Jadi balik hak yang tadi, hari raya ni berhimpun. Dan bila kita berhimpun, kita salat beramai-ramai, jamaatan. Disyariatkan salat hari raya ramai-ramai. Dan disyariatkan salat hari raya di tanah lapang untuk menzahirkan syiar Islam. Untuk menzahirkan syiar Islam. Sebab tu disuruh buat di tanah lapang. Untuk nampakkan kesatuan umat Islam dan sebagainya. Sebagaimana hari Jumaat. So hari Jumaat kita ada seminggu sekali berhimpun. Untuk menunjukkan kesatuan. Dan untuk menunjukkan kita ni apa nama, Islam kuat dan sebagainya. Hari ni orang Islam kita lemah. Politik pun cempera habis. Dah tak bersatu. Dah penuh sekali semua, banyak sangat parti yang ada. Sudahnya orang kafir lah untung. Orang kafir untung, orang Islam akhirnya kena tunduk lah kepada orang kafir. Kena tunduk kepada orang kafir di dalam negara Islam. Sebab lemah. Hak yang ada pun sebab nak jawatan. Yang ada pun seperti hege-hege nak jadi menteri. Terhege-hege nakkan jawatan. Bukan jaga Islam pun. Bukan dia nak mempertahankan Islam pun. Orang kafir cakap sikit pun, alah dia tersilap. Tapi kalau orang Islam cakap silap, inilah dia. Bodoh. Resis. Orang Islam resis belaka. Orang kafir, tak resis. Dia tersilap. Bukan dia bermaksud. Ya, sudah tentu. Kita tak buat dakwah. Begitulah keadaan umat Islam zaman sekarang. Kalau tak arti ingat bersatu, aku tak tahu. Yang orang Islam sendiri pun tak faham. Al-wala' wal-bara' pun tak faham. Al-wala' kepada orang Islam dia tak faham. Al-wala' kepada agama, al-wala' kepada Allah dan Rasul dan kepada orang Islam pun tak faham.
Al-bara' mesti berlepas diri daripada kekufuran, mesti berlepas diri daripada orang kafir, mesti berlepas diri daripada kemaksiatan. Tak fahamnya dia. Baca kitab ni, Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari. Banyak ulama-ulama kita tulis kitab-kitab akidah, kita tak baca. Sudahnya akidah kita pun tak ke mana, duk tak habis-habis terkekir jilat orang kapi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahin nas, rawahu Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas, makan berbuka itu pada hari orang berbuka. Wal adha yauma yudahin nas, dan hari sembelih itu adalah hari di mana orang-orang bersembelih. Hadis rawahu At-Tirmizi, hadis hasan. Qala kama qala al-Imam At-Tirmizi. So hadis ini juga nak bagi tahu kepada kita faedah daripadanya, iaitu wujud ittihad al-muslimin wa tauhid, wujudnya kesatuan orang Islam dan tauhid dan satunya saf orang Islam, dan juga bersatunya pada kalimat mereka, liyakunu ummatan wahidatan, supaya dia menjadi umat yang satu, fi nasri dinihim, dalam menjaga agama dan menolong agama Allah, wa ila'i kalimati rabbihim, dan juga meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla dan menyebarkan agama. Sebab dia kata al-fitru yawma yuftirun nas. Kita ni buka puasa maksudnya beraya. Kita raya pada hari orang lain beraya, dan kita raya adha, menyembelih korban pada hari orang lain menyembelih korban. Maka ini kesatuan. Kalau katalah dia pergi ke negara orang sekalipun, katalah dia dah puasa dah cukup dah 30 hari. Tinggal lagi bila dia travel ke negara orang lain, dia travel negara orang lain, masih puasa lagi. So, adakah dia boleh berpuasa 31 hari? Tak kan? Sama ada bulan ni 28, 29, 30 maksimum. Bila dia duduk dalam negara dia, katalah start puasa nampak anak bulan awal, dia travel pergi negara hak yang dia pergi travel tu, sampai dekat negara itu dia punya bulan lewat, menyebabkan dia dah cukup dah 30 hari dah, ambil maksimum 30 hari dan sebagainya. Tempat yang dia pergi itu belum lagi raya, maka dia tidak beraya. Dia dah cukup dah puasa, tapi dia tak puasa lah pada hari yang berikutnya, tapi dia tidak beraya. Tergantung macam parlimen. So, duduklah kat rumah. Jangan pula gatal dia pergi panggil anak bini dia semua. Mari kita panggil satu kampung, kita salat raya dulu. Tak boleh lah. So dalam satu negara itu, ulil amri yang menentukan. Ulil amri yang menentukan bila start puasa. Ulil amri yang menentukan bila raya. Kalaupun dia dah nampak dah anak bulan, dia dah habis dah, nampak anak bulan ni, dia bagi tahu orang tak percaya, maka dia kena beraya dengan kerajaan. Dia kena beraya dengan orang ramai lah. So orang raya besok hari, maka dia salat sekali besok hari. Katalah hari ni dia puasa, rupa-rupanya dah tak puasa dah, rupa-rupanya anak bulan dah nampak, tapi dia ingatkan puasa, maka solat hari raya dah terlepas. Maksudnya pagi terlepas lah, maksudnya tengah hari.
ada orang beritahu dah habis dah, puasa dah habis dah. Tempat dia tu tak sampai maklumat. Maka dia salat raya bersama sekali dengan esok hari pagi. Hari tu tak lah. Tapi salat raya esok. Sebab dia kena beraya bersama orang lain. Yang dimaksudkan al-fitru yauma yuftirun nas, berbuka ataupun beraya hari mana orang beraya, maksud dengan ulil amri lah. Dengan pemerintah. Pemerintah yang menjaga urusan orang Islam pada suatu tempat, dia iklankan esok raya. Raya lah. Kena raya lah. Walaupun tak nampak nak bulan, aku teropong tak nampak. Tapi dah kerajaan kata besok raya. Raya lah. Ulil amri, ikut ulil amri. Kerajaan kata bukan hari ni hari raya, raya nanti berikutnya. Kita kena ikut Saudi. Tak boleh Kena ikut sini lah. Kena ikut ulil amri kat sini. Maka dia beraya pada hari di mana ulil amri beraya. Kita Ahlus Sunnah, kita beraya bersama pemerintah. Dan kita berpuasa bersama pemerintah. Ini kesatuan. Ini kesatuan. Tak macam negara jiran kita. Parti kita hari ni raya. Parti lain buat pengumuman. Tak, besok kita raya. Parti C pula datang. Tak, kita kena puasa lagi 2 hari. Ikut suka dia je. Susah lah. Orang sepatutnya kesatuan lah. Di satu tempat, satu negara tu patutnya satu lah. Itu nikmat yang Allah bagi kat Malaysia. Itu nikmat yang Allah bagi kat negara kita lah. Tapi negara lain yang mana agamanya itu walaupun tak tahulah. Kalau negara kafir lagi lah tak. Dan hatta kalau negara kafir sekalipun, maka dia mesti ada lah orang yang menjaga urusan orang Islam. Maka ikutlah orang yang menjaga urusan umat Islam. Pergi negara US, nak ikut siapa? Ikut komuniti Muslim kat sana lah. Ikut komuniti Muslim dekat sana. Dia tak ada pula Menteri Agama US. Mana ada? Maka dia tengoklah. Ada majlis fatwa dia. Majlis fatwa yang ada kat tempat tu, maka dia umumkan, maka kena ikutlah. Maka ini menunjukkan kesatuan dan juga keharmonian umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah pegang kepada tali Allah keseluruhannya, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan pecah belah. Hak ni pilihan raya kita dah habis. Nak bergaduh 3 hari je kan? Jangan sampai seminggu. Kita 3 hari je, tumbuk lah, tak apa. Boleh. Gaduh 3 hari saja. Apa? Kempen pun dah 2 minggu. Kempen pun dah 2 minggu dah. Jenuh. Kita tak matang politik dah. Kempen lah. Orang patut bersukaria je kempen tu dah. Ini sampai bergaduh. Sampai apa orang kata, kalau dulu lagi lah kan, tak pergi kenduri, tak makan sembelihan, melampau. Tak pergi kenduri nikah dah, kenapa? So kalau ada orang lepas nak challenge Abu Talha pegang Baitul Salam, relax lah, buatlah undian dan kita bersukaria je. Dah habis time dah, buat kerja lah. Ni tak habis-habis nak politik. Dah naik Perdana Menteri baru pun sibuk nak berlawan lagi. Dah kenapa? Tengok besok hari. Tunggulah pukul 2 kan. Sepatutnya hari ni dah assignment tak siap. Tak kira bagilah 1 hari lagi. Buat tak apa. Pelan-pelan. Besok kalau pukul 2 tak siap lagi, memang bodoh lah. Besok kalau pukul 2 tak ada lagi putusan, bodoh namanya. Memang bodoh lah. Semua bodoh. Semua bodoh belaka.
Benda tu pun tak boleh nak selesai. Apalah. Tak pernah jadi sebelum ni kan? Sebelum ni, pilihan hari habis pukul 6, malam tu dah tahu besok angkat sumpah terus. Sebab apa? Kesatuan kuat. Ha. Dapat cuti dah. Ini dah tak ada cuti dah. Memang tak ada cuti. Sini tak cuti Selasa dah ni. Besok tak cuti. Kalau besok ditangguh lagi, Rabu tak cuti. Ha? Besok dah lantik dah ada angkat sumpah, dah wajib senyap dan bagi ketaatan kepada hak yang baru. Dah selesai masalah. Walau siapa yang naik sekalipun, yang hak yang kita tak suka apa, naik juga. Wajib taat. Wajib bagi ketaatan. Walau bukan parti yang kita pilih lah. Lah ni hak parti hak minoriti hak jadi MB. Hebat tau pilihan raya Malaysia. Parti minoriti jadi king. Hebat gila. Lah ni majoriti tak penting. Minoriti hak boleh jadi MB, boleh jadi PM. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Tak matang lagi. Tak tahulah bila nak matang politik, aku tak tahu. Apa-apa pun, siapa-siapa yang naik, hak kita wajib bagi ketaatan ke atas dasar apa? Atas dasar kesatuan umat. Dan tak boleh lagi dah setelah dah dibai'ah, setelah dah diangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, haram lagi dah untuk kita petikaikan yang telah naik. Tak boleh lah. Bagi ketaatan lah cukup lah. Bukan parti kita, tapi taat. Hatta dalam Islam pun, kalau orang menggulingkan kerajaan yang ada, itu haram. Menggulingkan kerajaan yang ada dengan kekerasan. Kemudian hak yang zalim ni dapat jadi pemerintah setelah digulingkan yang lama, maka wajib bagi taat hak yang menggulingkan ni pula. Wajib bagi ketaatan pula hak yang berjaya menggulingkan tu. Walau dia tu pada permulaannya buat salah, tapi dah dia pegang kuasa, wajib bagi ketaatan. Ya, kenapa Islam suruh taat? Kerana mengelakkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat lebih besar? Bunuh-membunuh lah. Setakat ngutuk tu boleh tahan lagi lah. Bila panas. Apa lagi angkat pedang lah. So angkat pedang siapa yang dah pegang pemerintahan, dia ada tentera, dia ada polis dan dia ada tentera. Kita pula pergi pula lawan. Sebab tu tak boleh menjatuhkan pemerintah dengan senjata. Sebab akan menyebabkan kemudaratan dan kemusnahan yang lebih besar lagi. Banyak lagi nyawa mampu. So Islam jaga benda ni. Siapa pun dilantik kena taat. Ya. Buku purple tu kata apa? Buku purple yang I tahu ada satu parti Purple Army tu dah kalah lah kat Ampang. Okey. Ya. Yang buku tu ditulis oleh orang Barisan Nasional ke? Kalau buku tu ditulis oleh orang Barisan Nasional, tiba-tiba Barisan Nasional tak naik, yang naik PAS. Wajib bagi ketaatan kepada PAS. Buku purple tu kena tukar buku kuning. Kena tukar lah. Itu terpakai waktu hak purple tu menang lah. Bila purple dah kalah, naik parti kuning, buku purple tadi tu tukar kulit. Koyak kulit tukar kuning. Yang dalam tu tukar nama. Isi sama. Parti PAS. Sama dulu berlaku Ikhwanul Muslimin kan? Kita tak setuju Ikhwan Muslimin. Geng-geng Salafi tak setuju. Ikhwan ni Sururi. Tiba-tiba after Rabi'ah,
digulingkan, maksudnya ya, pemimpin lama digulingkan, Hosni Mubarak kan. Naiklah parti Ikhwanul Muslimin memerintah Mesir. Siapa yang jatuh? Ialah Hosni Mubarak kan? Ha? Ha? Mursi Ikhwan. Sebelum Mursi siapa? Oh ya, ada orang lain Hosni Mubarak lah. So Hosni Mubarak digulingkan, naik Mursi Ikhwanul Muslimin. Kenapa kita nak bercakap lagi ya? Ni yang kata Salafi ni. Salafi. Kalau dah kita manhaj Salafi, Mursi naik dan dia Ikhwanul Muslimin dan dia jadi Presiden Mesir, wajib taat kepada Mursi. Dulu kita kata jangan cakap-cakap ni Hosni Mubarak, jangan cakap-cakap. Bila Mursi naik pun jangan cakap-cakap. Tak boleh. Sebab manhaj kena manhaj lah. Manhaj kena manhaj. Kalau Muhyiddin tak naik, naik Anwar Ibrahim. Taat Anwar Ibrahim. Kalau Muhyiddin gagal membentuk kerajaan besok, naik Anwar Ibrahim, dia angkat sumpah, wajib bagi ketaatan ke dia. Tak kira lah dia apa hal belakang dia tu. Tak kira lah. Tunggu 5 tahun lagi dan kita perang balik. Bila kempen pilihan raya, boleh tak kita pilih orang lain waktu kempen pilihan raya? Boleh tak kita pangkal orang lain? Buku purple kata apa? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita kena taat Uli Amri. Uli Amri mana? Uli Amri itu sementara dah. Dia dah tak jadi Ulil Amri. Dia menjadi Ulil Amri sementara. Caretaker government. Apabila dia jadikan sementara nak naik baru ni, so kita disuruh untuk pangkah siapa yang kita nak. Itu sistem. Ini bukan sistem Islam. Habis? Nak buat apa? Sistem Islam mana satu kan? Raja dah tak payah challenge dah. Ada orang nak kursi raja, mana boleh jadi anak raja lah. So kita disuruh memilih pula berikutnya untuk ulil amri yang baru. Dalam sistem telah bukan kita menjatuhkan dia dah. Kita tak menjatuhkan dia. Kita memangkah siapa yang kita mahu. Tapi dia baca ahlul halli wal aqdi kan? Dalam Islam punya dia acara dilantik syura. Ahlul halli wal aqdi. Maksudnya bincang. Waktu bincang tu boleh tak berbeza pandangan? Boleh lah. Sekarang kita ada yang telah melantik sekarang MP yang ada ni. So mereka ni pula kena mengundi siapa nak jadi Perdana Menteri dah. Kita bukan macam US. Negara lain. Kalau kita negara lain, okey lah. Bagus jugalah kalau sistem tu ditukar. Maksudnya, setelah kita memilih ahli MP, rakyat memilih untuk Perdana Menteri. Bukan MP. Bukan MP pilih. Rakyat pilih siapa nak jadi Perdana Menteri. Bagus juga sistem tu. Tak adalah lompat-lompat katak tak. Tak payah nak gubal lompat parti. Sebab rakyat yang memilih untuk Perdana Menteri pula. Perdana Menteri. Tak kira lah kau parti mana. Iyalah. Kita bercakap sistem tu. Dan kita mampu tak mengubah sistem tu? Tak mampu tak? Ya. Malah yudraku kulluh. Apa yang tak boleh kita ambil semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah dia. Sebab sistem tu membenarkan. Siapa masuk UMNO, masuk ni. So, walaupun yang tak memerintah itu bukan UMNO, orang UMNO wajib bagi ketaatan kepada pemerintah baru. Perlis dulu PN. UMNO dah kalah, sekarang PN. Sekarang wajib bagi PN, menteri besarnya PAS. Wajib lah, jangan cakap belakang lah. Ikhwan ni tidak Salafi. No. Tak ada dah Ikhwan ni, tak ada Salafi. Dia MB. Wajib taat, Ulil Amri.
Jangan cakap-cakap pula, dulu kita UMNO mempertahankan Presiden UMNO kita as Perdana Menteri. Jangan kutuk, jangan. Tiba-tiba, bila parti kita kalah, kita bercakap pula mengutuk MB atau PM daripada parti PAS, contoh. Dah, mana boleh. So, manhaj lah. Konsisten. Sampai pula pilihan raya ke depan dan kita panggah. Siapa nak panggah? Panggah lah. Apa tu? Kritik. Kritik lah sebab kita diberi peluang untuk kritik. Sekarang kita nak memilih. Tapi kritik yang bagaimana? Janganlah kritik. Oi, dah lah hidung sengit. Buat gambar hidung sengit. Ni lah ni. Takkan nak pilih Perdana Menteri mata sebelah? Tak ada. Mana boleh? Caci maki boleh dah. Kritik lah. Atuk dah tak layak dah. Dah tua. Dah tak belarat dah. Dah takat tu je lah. Janganlah. Dulu Mahathir Fir'aun kan. Dulu hidung besar. Mana boleh. So kita kritik benda yang ada melibatkan kepentingan awam. Kepentingan ni lah kenapa kita pilih dia? Kempen lah. Dia bagus buat kerja. Tidur lambat, bangkit pun cepat. Contoh lah kan. Okey lah. Tak datang parlimen. Okey lagi lah. Datang parlimen tak datang parlimen. Kritik lah. Kan? Tapi apa dah pakai serban. Kepik ikat serban kuat sangat. Oksigen tak masuk. Bodoh pula tu. Apa hal? Jangan fitnah. Tak? Dia kata, ustaz pun fitnah? Banyak cantik. Apa-apa ada bukti tak? So, matanglah sikit dalam politik. Atau kalau dah asyik tak habis-habis berpolitik, bila nak ada kesatuan? Bila kita nak bersatu? Bila nak habis kitab baca? Bawa satu hadis. Wala adha yawma yudhahiyan nas. Udah. Wa an Abi Umair ibnu Anas an عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الحلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. Ada satu rakban ni maksudnya satu gerombolan hak naik unta lah. Ar-rakibun ala rawahilihim, itu orang ada sekumpulan yang naik unta lah, itu masuk rakban. Ja'u, datang, mereka ni semua datang, fasyahidu annahum ra'au hilal, dan dia kata dia nampak hilal, maksudnya nampak anak bulan hilal. Bil ams, semalam nampak. Fa amarahumun nabi ayuftiru, maka Nabi perintahkan raya lah. Maksud yuftiru ni raya maksudnya, tapi maksudnya jangan puasa lah. Sebab semalam dah nampak anak bulan. Sampainya keesokan harinya baru sampai depan Nabi. Dia pun cakap, wahai Rasulullah, malam tadi kami nampak anak bulan. Nak tengok anak bulan dulu memang tak sepayah zaman sekarang. Zaman dulu bangunan pun tak ada. Nampak terus langit terus. Lah, ni memang tak boleh nampak lah. Dengan bangunannya tinggi-tinggi, mungkin tempat kita tak sesuai nak tengok anak bulan. Di padang pasir kadang-kadang lebih mudah untuk melihat. So bila mereka ni nampak anak bulan, dia cakap kat Nabi, semalam dah nampak anak bulan. Maka Nabi perintahkan kepada mereka, jangan puasa lah.
an yuftiru. Wa idza asbahu, besok bila pagi esok, an yaghdu ila musallahum, esok pagi salat raya. Hari ni tak boleh puasa dah sebab dah nampak nak bulan. Maksudnya hari ni dah 1 Syawal. So tak boleh puasa lah, haram. Maka Nabi kata besok pagi salat raya, maksudnya 2 Syawal. So 2 Syawal salat hari raya. Sebab dia dah nampak tapi tak tahu. Bila cakap dengan Nabi, baru Nabi bagi tahu. Innal ahkam syar'iyyah la tasbutu ahkamaha illa hin bulughiha. Antara faedah yang boleh kita dapat daripada hadis ini, hukum hakam syariat ini tidak sabit hukumnya melainkan setelah sampai kepada kita. Hukum hakam syariat tidak la tasbutu, tidak sabit untuk kita melakukannya illa, melainkan ketika mana dah tahu, sampai kepada kita maklumat. Wal insanu qabla an yablughu al-ilm wal khabar ma'dzur. Dan manusia ni, insan, sebelum sampai kepadanya ilmu, maka dia dimaafkan, ma'zur. Dia uzur, ada uzur syar'i kat situ, ma'zur fima fa'al wa ma tarak. Dia dikira dimaafkan apa yang dia buat, apa yang dia tinggalkan. Maksudnya kumpulan ni tadi dia puasa walau 1 Syawal kerana tak tahu. Maka bila Nabi bagi tahu, buka. Semalam dah nampak nak bulan kan, hari ni tak boleh puasa, kena buka. Maka pada ketika diberi tahu itu, buka puasa. Dia tak tahu bahawasanya tak boleh buat A contoh, tapi dia buat. Dah buat, baru orang bagi tahu tak boleh buat, haram hukumnya A tu. Dia, oh iya ke? Maka bermula daripada dia tahu dikira. Yang sebelum dia tahu tak dikira. Apa-apa saja hukum syariat macam tu. Belum sampai kat kita, kita tak ada tanggungjawab lagi. Bila sampai kepada kita, maka adanya taklifan. Bila sebelum sampai, tak ada taklifan syarak. Wujubul fitr min hin yatahaqqaqul khabar. Wajib buka puasa apabila sampai kepadanya berita. Wajib buka puasa. Dia tak tahu, rupa-rupanya dah raya, dia pun puasa. Sampai tengah hari kata, orang dah raya lah. Maka tengah hari tu dia buka lah. Tengah hari dia buka puasa. Yang lain-lain pun sama. Hukum, hakam, halal ke, haram ke, dia buat ke, dia tinggalkan, disebabkan tak sampai ilmu kat dia, maka dia dimaafkan. Bi'anna al-yawma alladhi hum sa'imun fihi 'id, fa siyamu yawmil 'id haramun wa la yasih. Maka dia ni tadi, kumpulan ni tadi, dia puasa hari di mana haram puasa. وهل تصلي في نظير وقتها قضاء أم أداء خلاف بين العلماء. Adakah esok harinya dia solat hari raya itu adaan ke qadaan? Khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. قال في الإنصاف إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم فهذا بلا نزاع. Kalau dia tak tahu hari itu hari raya, setelah zuhur, kemudian besoknya itu dia pun solat raya lah, itu bila niza'. Maksudnya tak ada ulama khilaf lah, besok solat raya pagi. Walakin takunu qada'an ala sahih min al-mazhab wa alihi aksarul ashab. Dalam mazhab Ahmad, dia kata qada'an ala sahih min al-mazhab. Tapi sebahagian para ulama menyebutkan yakunu adaan ma'a adamil ilmi, dikira adaan disebabkan tak tahu. Adaan. Ar-rajihu annaha ada' la qada'. Yang rajihnya adalah adaan, bukan qada'. Adaan bukan qada'an. Liannaha law kana qada' la sallait idza dhala al-'udhr walau ba'da az-zawal. Kalau sekiranya dia dikira qada', maka dah tentulah dia kena salat ketika mana keuzuran tu dah tak ada. Maksudnya
Kalau nak dikira kata qada tu maksudnya dia kena qada, wajib qada, maksudnya dia kena salat lepas zawal tu lah. Itu namanya qada. Sebab qada kena terus lah. Sebab dia meninggalkan sesuatu, kemudian dia qada. So qada tu bukan tahun depan, kan? So qada mesti segeralah. Kalau dia tahu pada hari itu, kalau bendanya dinamakan qada, maka dia kena buat terus. Ini khilaf khilaf. Tapi yang sahih adaan. Adaan bukan qadaan. Kalau nak kata qada, dia kena terus lah sembahyang. Tapi adaan atas dalil man nama an salatin aw nasiyaha. Siapa tertidur atau terlupa, maka dia salat ketika mana dia terjaga atau teringat. Terjaga. So adaan sama lah kesnya orang subuh lewat disebabkan terlepas ataupun terlupa insya'. Dia selalu solat awal insya', tapi hari tu ada meeting tak habis-habis lagi ni. Esok nak siapa nak daripada menteri lagi ni. Terlupa balik dah pukul 1 pagi 2 pagi. Ingatkan dah sekali jemaah tadi dah waktu bincang tadi. Dia balik, dia tidur. Bangun pukul 3 pagi nak kencing. Rupanya tak solat isyak lagi. Maka solat isyaknya time pukul 3 tu lah. Bagi pandangan ulama kata solat isyak habis pertengahan malam, kira habis lah ya. Tapi adaan, sebab dia terlupa. Bagi yang kata solat subuh sampai waktu fajar, so masih ada lagi lah. Maksudnya tak luput waktu lagi. Ada apa nak tanya? Musalla tu tempat tanah lapang ya. Musallahum, tempat solat tanah lapang. Bukan musalla, bukan surau. Musalla tanah lapang. Sikit lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah itu tidak pergi untuk salat fitri sehingga dia makan tamar dan dia makan bilangan ganjil. Salat hari raya fitri sebelum keluar makan. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Afrada sebahagian riwayat sebut afrada, iaitu wahwal wahidu. Afrad maksudnya seketul. Nabi makan satu tamar. Atau hadis yang awal witra, ya'kuluhunna witra, ganjil. Maksudnya 1, 3, 5, 7. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah daripada bapaknya qala adalah Rasulullah SAW la yakhruju yaumal fitri, dia tak keluar hari solat hari raya sehingga dia makan dulu hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha, dan pada hari raya adha dia tak makan, terus keluar sembahyang hatta yusalliya, sehinggalah dia salat. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Ini semua kita tahu dah lah. Sunat hari raya fitri makan dulu. Kenapa hikmahnya? Hikmah sebab nak bagi tahu hari itu tidak puasa. Hari raya adha disuruh makan lepas sembahyang. Makan daripada sembelihan tu. Makan daripada sembelihan. Maksudnya lepas sembelih, masak makan. Hari raya Idul Adha. Idul Fitri makan dulu. Tapi kalau dia tak makan, dah lewat, tak ada masalah. Hak ni nak bagi tahu hari ini hari raya. Hari ini hari raya.
Kan? So, kena makan. Sebab itu, Idul Fitri, hari raya makan. Idul Fitri, hari raya makan. Bukan hari raya kembali fitrah. Ini hari raya fitrah ni, kembali kepada fitrah. Maksudnya apa? Maksudnya bila setelah kita berpuasa sebulan, Allah menyucikan dosa-dosa kita dan kembali sebagaimana seolah-olah seperti budak dilahirkan. Itulah namanya hari raya fitrah. Dah. Hari raya fitri adalah hari raya makan. Kenapa hari raya makan? Sebab kita dah puasa sebulan. Maka hari itu makan. Ha? Jangan makan kat kubur. Makanlah kat tepi sungai. Kat flow. Kat flow tutup raya. Hai korban dia buka kot. Kenapa makan? Sebab nak menzahirkan keseronokan. Allah Ta'ala bagi kita ni makan ni benda yang menyeronokkan. Sebab itu makan, banyak syariat kita pun kafarah makan. Kafarah makan. Bagi makan orang miskin. Bagi makan itu Islam. Bagi makan. Makan ni sesuatu yang menyeronokkan. Sebab tu Islam suruh bagi makan. Apa dia? Kalau free, of course. Kalau free lagi seronok. Sebab tu raya tak boleh puasa Sebab tu raya haram puasa. Kena makan. Siapa puasa tak nak makan, berdosa. Kena makan. Supaya menzahirkan keseronokan. Bila tetamu datang, bagi makan. Hari pertama, kedua, ketiga tu layan betul-betul VIP punya. Bagi dia seronok. Hari berikutnya, kurangkan sikit. Dulu ada kambing, ayam. Ni ayam je. Sebabnya hari pertama, VIP. Hari kedua, biasa-biasa macam kita makan. Hari ketiga, ambillah sendiri kat dapur tu. Buatlah macam rumah sendiri. Tapi, bukan rumah kau. Hari berikutnya, bila nak balik, boleh halau. Jangan menyusahkan tuan rumah. Itu adab. Dan itu akhlak. So, hari pertama, kedua, ketiga layan betul-betul lah. Hari pertama tu lagi mewah. Hari kedua kurang mewah. Hari ketiga biasa-biasa ataupun ala kadar. Hari keempat tak hati nak balik. Marah, boleh. Orang Arab kalau dia panggil ke rumah, dia bagi makan tak? Orang Melayu pun bagi makan lah. Jangan tanya, nak makan apa? Nak minum apa? Jangan tanya. Kerana kalau tanya tu macam tak nak bagi. Tak. Apa nama, Arab terkenal dengan ikramid duyuf. So kalau kita tanya nak makan apa, itu tak ada adab. Jangan tanya, bawa aja. Sebab kalau tanya, apa jawapan dia? Kalau tanya, tak apa, jangan susah-susah. Kita pun, okey. Kawan tu, menyesal kata jangan buat. So jangan tanya. Nak minum apa? Milo ke air kosong? Jangan tanya. Buat aja fresh orange. Yang orang datang tu pula, jangan melampau pula. Teh je. Fresh orange tak ada. So kena bagi. Itu sunnah. Apa nama, jangan tanya, kemudian dia bagi makan. Lepas bagi makan, last kali dia ada teh. Last kali ditutup dengan teh. So teh tu petanda nak suruh balik Kalau dah minum teh dah habis, duk popek lagi, tak faham lah nak kena empuk.
Yelah, jak dia pun bukan jak kita. Jak dia kecil je. Gelas dia pun kecil je. Gelas dia kecil je. So bila dah minum teh tu, maksudnya itu penutup. Jangan tanya dia ada apa lagi. Lepas ni ada apa agak-agak. Dah. Teh adalah yang terakhir. Itu teh maksudnya tak ada apa dah lepas ni, boleh belah. Tu maksud dia, boleh balik. Boleh. Sampai dah tu, kira balik lah. Maksudnya, itu pengakhir lah. Kos yang terakhir. Dah, yang tu kita sambung lain kali. Ada nak tanya? Mhm. Perlu. Kerana line tidak dikira sutra. Line tidak dikira sutra. Sejadah tidak dikira sutra. Sutra adalah benda yang meninggi. Lebih kurang sejengkal. Muakhiratul rahli, pelana punya tinggi tu lebih kurang sejengkal belakang tu. Bila kita naik unta, kuda, pelana dia tu, tempat kita duduk tu ada tempat sandar kecil belakang tu kan. Lebih kurang tinggi tu. So dia tak kat pinggang kita ni. Macam mana? Boleh? Yang penting jangan begini. Tak cukup tinggi. Buah macam ni. Belakang sutra. Tu dah lebu beg, dia kena lalu depan beg tu lah. Dia solat tak pakai sutra. So kita jalan satu, yang salah tu yang solat tu. Yang salah tu yang sedang solat tak ada sutra tu. Ambil sutra, buh kat dia. Bukan buh kat atas kepala dia, buh kat. Yang kedua, orang yang semayang ni kena cerdik sikit. Jangan solat dekat tepi pintu. Dia pergi solat kat tepi pintu, sunat. Memang nak kena empuk lah. Sehingga sebagian para ulama kata kalau kita lalu depan orang tu tak berdosa. Sebab dia salah. Dia lalu pergi solat dekat tempat orang lalu lalang. Ada. Sebab yang salah tu dia. Dia patutnya pergi semayang tempat yang sesuai dan bubuh sutra. Bukan dekat tepi pintu orang nak masuk dan keluar. Kalaulah dia solat tepi pintu, masbuk, maka berjalanlah bagi tempat ke tempat lain supaya jangan menghalang orang lalu. Dia semayang kat situ dan dia masbuk, orang dah bagi salam, undurlah ke belakang. Undur ke tepi ke, kalau depan tu kosong, naik ke depan supaya bagi ruang kat orang nak lalu. Orang yang semayang pun kena ada fiqah lah, kena cerdik lah. Bila kita masbuk, orang orang saf pertama mungkin nak keluar dan kita tengah solat, dan sebelah kita kosong ada dinding dan cukup untuk kita solat. Kat situ ganjak lah, bagi ada ruang untuk orang lalu lalang, orang nak keluar daripada saf. So kita geraklah ke kiri, geraklah ke kanan, tengoklah. So sutrah mesti lebih kurang sejengkal. Muakhiratul rahli lebih kurang sejengkal. Garisan tak dikira. Ada hadis buat garisan, hadis dhaif. Hadis tu dhaif. Bukan tak tongkat, membuat garisan. Letak tongkat tu maksudnya apa? Kalau letak memanjang tak boleh lah, salah lah. Tongkat dia mesti dipacak lah macam ni. Kalau tak tongkat obi tu tak dikira lah. Okey.
tu, infinity. Habis tu dia semayang kat belakang. Masjid besar, Masjid Shah Alam. Masjid Shah Alam selalu kena. Dia semayang hak dekat pintu hak belakang tu. Yang nampak pun nampak mimbar tu pun nampak halus dia mimbar. Takkanlah orang depan dia tak boleh lalu. Tak ada semayang belakang. Oi, jangan lalu. Mana ada semayang? Tu, hujung tu orang semayang. Gila apa? Kita tak boleh lalu di tempat dia sujud. Tempat dia sujud tu jangan lalu. Okey, dia tak bersutra, dia salah. Tapi janganlah pergi lalu dekat tempat dia sujud. Ambillah jarak sikit saf yang ke depan tu. Saf depan tu lalulah. Ada orang dia ambil, dia buka serban dia buat jalan. Nak serban dia sebab dia batal. Lepas tu dia pun tanggal serban dia pun jalan menyeret serban tu. Konon-kononnya serban tu nak jadi dia sutra dengan orang sembahyang. Merepek. So tak payah buat benda merepek tu. Kalau kita jemaah keluar saja. Sebab sutratul imam, sutratul lil makmum. Sutra imam adalah sutra makmum. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.